Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Nur Azizah binti Atan dan rakan-rakan kumpulan kami iaitu Puan Zahra binti Muhammad, Puan Nur Ashikin Yaakob, Puan Nur Sheila Syafiee dari IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur akan membentangkan penyelidikan kajian kami iaitu Amalan Pentaksiran Bilik Darjah PBD bagi pentaksiran autentik dalam kalangan guru sekolah rendah. Saya akan huraikan satu persatu maksud amalan pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran autentik. Apa yang dimaksudkan amalan iaitu dilakukan, dilaksanakan atau dipraktikkan. Manakala pentaksiran bilik darjah iaitu pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam PDP berkaitan juga tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Ia juga melibatkan pentaksiran secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Manakala apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran autentik? Pentaksiran autentik menilai pengetahuan atau penglibatan murid dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata murid. Ia juga merangkumi pengetahuan, pemahaman penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran dalam dunia sebenar. Bila PBD diperkenalkan di sekolah? PBD diperkenalkan pada awal tahun 2019, dilaksanakan secara berperingkat iaitu pada tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Dan PBD ini tiada peperiksaan. Peperiksaan dimansuhkan. Disertakan bersama sebagai lampiran dalam surat siaran KPM bilangan 14 berdasarkan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 14 tahun 2018 bertajuk Pemangsuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid Tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah rendah KPM mulai tahun 2019. Terusnya, pengenalan. Menurut PER 1990, pentaksiran autentik merupakan bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh murid-murid di dalam bilik darjah pada setiap hari. Pentaksiran autentik ini dia melibatkan pelbagai aspek. Contohnya seperti pengetahuan, pemahaman, penyelesaian masalah, kemahiran sosial dan sikap murid terhadap persekitaran. Manakala Ratner dan Baston 1994 memberi maksud pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan murid-murid mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran, strategi dengan memberi maklum balas atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna. Manakala pentaksiran bilik darjah pula ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. PBD ini bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain. Namun, ia untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran. Di samping itu dapat membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Pernyataan masalah. Berdasarkan dari analisis tinjauan awal pengkaji, kami mendapati masalah utama dalam PBD ataupun dalam guru-guru ini melaksanakan aktiviti dan kajian PBD, guru-guru ini masih keliru dengan kaedah yang sesuai. Mereka masih lagi memikirkan tentang peperiksaan ataupun ujian. Mereka masih lagi didapati kurang peka dalam menjalankan aktiviti pentaksiran
yang bersesuaian dengan tahap murid. Sepatutnya guru-guru sudah tahu bagaimana untuk memberi pentaksiran alternatif kepada murid seperti folio persembahan mereka ataupun melalui ujian yang guru laksanakan di dalam kelas. Manakala sesetengah guru langsung tidak membaca ataupun kurang membaca dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dengan betul kerana standard taksiran tahap penguasaan sememangnya telah disediakan dalam DSKP. Nampaknya guru-guru masih ambil mudah. Mereka masih lagi kurang membaca apa yang perlu ada di dalam DSKP untuk mata pelajaran masing-masing. Manakala kajian lepas tentang pentaksiran bilik darjah masih lagi kurang dijalankan di Malaysia. Kebanyakan kajian lebih tertumpu kepada pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS. Seterusnya, Glaser dalam Joyce B mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada 4 komponen, iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada murid, kaedah mengajar dan juga yang terakhir penilaian. Objektif kajian terbahagi kepada 3 objektif, iaitu objektif yang pertama, mengkaji jenis pentaksiran autentik yang digunakan di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti instrumen pentaksiran yang digunakan oleh guru sekolah rendah. Yang ketiga, mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan pentaksiran autentik di sekolah rendah. Metodologi kajian. Kajian ini juga menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dalam mengumpul maklumat dari responden dengan menggunakan kaedah soal selidik, temu bual dan analisis dokumen. Seterusnya, kajian ini melibatkan seramai 25 orang responden termasuk 2 orang pentadbir yang dipilih secara rawak dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di sekitar wilayah Persekutuan dan Selangor. Seterusnya, komponen bagi analisis data, kami mengambil model interaktif Mars dan Hubbard-Man, iaitu kitarannya bermula daripada koleksi data, penyajian data, redaksi data dan seterusnya kesimpulan ataupun verifikasi. Pendekatan ini, pengkaji akan cuba menjelaskan seberapa tepat yang mungkin tentang apa yang dikaji serta menstrukturkan semula data dalam bentuk naratif ataupun dalam bentuk realiti yang mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, Puan Zahara akan menyambung tajuk analisis data, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan kajian penyelidikan kami. Saya, Zahara Binti Muhammad, akan meneruskan pembentangan dengan analisis data dan dapatan kajian. Pengkaji telah mengadunkan deskripsi, dokumen, catatan lapangan dan membuat interpretasi ke atas himpunan dokumen, temu bual dan soal selidik ke dalam satu bentuk naratif deskriptif. Berdasarkan kepada data-data yang telah dikumpul dan berdasarkan kepada persoalan kajian yang telah ditetapkan, maka dapatlah dijelaskan seperti berikut. Slide ini menghuraikan objektif kajian bagi mengkaji jenis pentaksiran autentik yang digunakan di sekolah rendah. Berdasarkan jadual 2, dapatan analisis dokumen, jenis dokumen yang digunakan adalah 1. Surat perkeliling ikhtisas pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017. 2. Buku panduan pentaksiran bilik darjah edisi kedua 2019. Ketiga, panduan menggunakan Google Drive dalam mengisi data template pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD tahap 1. Keempat, surat makluman perubahan template pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD tahap 1.
Dan kelima di SKP tahun 1 sehingga tahun 5. Keenam, template pelaporan tahap 1 dan 2. Ketujuh, surat siaran LPM penjadualan semula peperiksaan dan pentaksiran tahun 2020. Ke-8, surat siaran KPM pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun tahap 1. Ke-9, surat makluman pelaporan pentaksiran sekolah tahun 6. Dan yang terakhir, panduan pengoperasian dan penjaminan kualiti PBS. Bagi menghuraikan objektif kajian, mengkaji jenis pentaksiran autentik yang digunakan di sekolah rendah adalah seperti berikut. Merujuk kepada jadual 4, iaitu dapatan soal selidik jenis pentaksiran didapati, kaedah pentaksiran pemerhatian menunjukkan kekerapan 22 iaitu 88%. Kaedah pentaksiran lisan menunjukkan kekerapan 23 iaitu 92%. Kaedah pentaksiran penulisan menunjukkan 22 kekerapan iaitu 88%. Kesimpulannya adalah kaedah pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan penulisan kerap digunakan dalam kalangan guru sekolah rendah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Merujuk kepada jadual 5, dapatan soal selidik iaitu kaedah pentaksiran autentik. Kaedah pentaksiran autentik bagi persembahan menunjukkan kekerapan 22 iaitu 88%. Kaedah pentaksiran autentik pentaksiran atas talian menunjukkan kekerapan 6 iaitu 24%. Kaedah pentaksiran autentik hands-on atau amali menunjukkan kekerapan 13 iaitu 52%. Kaedah pentaksiran autentik buku skrap menunjukkan kekerapan 21 iaitu 88%. Kaedah pentaksiran autentik portfolio menunjukkan kekerapan 13 iaitu 52%. Kesimpulannya, kaedah pentaksiran autentik yang kerap digunakan adalah kaedah pentaksiran autentik persembahan dan buku skrap. Bagi menghuraikan objektif kajian, mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan pentaksiran autentik di sekolah rendah adalah seperti berikut. Merujuk kepada jadual 6, analisis temubual, bagi soalan berstruktur, nyatakan isu yang anda hadapi semasa pelaksanaan PBD. Didapati tahap kemahiran dan pengetahuan murid yang berbeza-beza di dalam satu kelas menjadi isu untuk guru menjalankan pentaksiran kerana guru perlu menjalankan pentaksiran yang berbeza mengikut tahap murid pada satu-satu masa. Bagi soalan berstruktur, beri pendapat anda untuk aktiviti pentaksiran autentik yang lebih berkesan. Didapati guru memerlukan lebih lagi masa untuk menjalankan PBD dan juga pengukuran yang standard untuk semua murid untuk diukur dengan secara eksplisit. Didapati aktiviti yang berkesan untuk pentaksiran autentik adalah seperti aktiviti lisan dan penulisan, projek, pameran, bercerita, portfolio, persembahan, produk, hands-on, buku skrap dan perbincangan kumpulan. Bagi soalan berstruktur, sejauh manakah keberkesanan pentaksiran autentik dalam kalangan guru sekolah anda? Didapati kesemua guru telah membudayakan pentaksiran autentik terutama pentaksiran berdasarkan potensi.
Ini menolong guru mengetahui sama ada objektif PDP tercapai dan sejauh mana tahap penguasaan murid dalam sesuatu PDP. Didapati keberkesanan pentaksiran autentik di sekolah menyebabkan murid berupaya untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi mereka iaitu KEBAT dalam menyelesaikan permasalahan tugasan yang diberikan dengan menggunakan pengalaman mereka dan berfikir secara kreatif dan kritis. Didapati juga murid berjaya menghasilkan projek dengan menggunakan media, proses dan teknik yang betul dan kreatif. Murid juga berjaya memberi justifikasi tentang projek yang mereka hasilkan. Slide seterusnya adalah perbincangan dan kesimpulan. Analisis data telah membuktikan kepimpinan para pentadbir, guru-guru, kaedah dan aktiviti pentaksiran mempengaruhi kejayaan pelaksanaan PBD bagi pentaksiran autentik. Kaedah dan strategi pentaksiran PBD bagi pentaksiran secara autentik berjaya menguji sejauh mana tahap pencapaian murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari selaras dengan matlamat kurikulum. Hasil dapatan pekaji juga seiring dengan model pengajaran Robert Glazer iaitu dibina berlandaskan konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitik beratkan langkah-langkah pengajaran iaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas 1962. Para pengkaji menekankan bahawa guru-guru memerlukan sokongan berterusan sama ada secara tidak langsung di bilik darjah atau melalui struktur pembelajaran profesional untuk membolehkan mereka menguasai perspektif yang betul terhadap pentaksiran sejajar dengan Lee dan William 2005, Mettler 2009. Akhirnya, terdapat 4 bahagian yang perlu diberi perhatian bagi menjamin pengoperasian dan penjaminan kualiti pentaksiran iaitu pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan.